Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ahli-ahli panel undangan kita pada pagi ini. Topik forum kita pada hari ini adalah pembangunan lestari. Okey, sebelum saya memulakan perbincangan hari ini, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita hari inilah. Bersama saya, ahli panel yang pertama ialah Saudari Siti Nur Faizah, merupakan pelajar tahun 3, ijazah sarjana muda geografi semester 6. Dan panel kedua adalah saudara Ronald Jos yang juga merupakan pelajar UPSI SMP geografi. Panel yang ketiga adalah Nur Ain binti Abdul Aziz, pelajar SMP geografi juga, dan terakhir adalah saudari Karunisa Safar, pelajar tahun 1 UPSI ISMP geografi. Okey, sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum inilah. Okey, pembangunan lestari ini ditakrifkan sebagai keperluan masa kini tanpa mengkompromi keupayaan generasi yang akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Dan pembangunan lestari ini dibentuk berasaskan konsep dan prinsip pembangunan secara berterusan dan bermatlamat untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi yang akan datang. Okey, seterusnya, seterusnya kita akan bertanyakan soalan kepada panel pertama kita lah. Soalan yang pertama adalah, apakah maksud pembangunan lestari dari aspek atau konsep dengan terperinci? Dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Cik Amalina atas soalan yang diberikan, iaitu pembangunan lestari dari aspek konsep terperinci. Jadi sebelum saya menerangkan mengenai konsep pembangunan lestari, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu pembangunan ekonomi dan apa itu kelestarian alam. Okey, baiklah. Jadi pembangunan ekonomi ini adalah merupakan proses sesebuah negara dalam memperbaiki sektor ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyat. Manakala kelestarian alam pula merujuk perlindungan terhadap alam sekitar menerusi proses pembaikan dan pemulihan sistem ekologi dan sistem pertahanan kehidupan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan lestari ini? Secara umumnya pembangunan lestari adalah pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa mengganggu keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Jadi pembangunan lestari ini menggabungkan kelestarian ekonomi masyarakat dalam alam sekitar dengan pembasmian kemiskinan dan kesaksamaan agian pendapatan. Melalui pembangunan lestari ini juga kita perlu memahami dua konsep, iaitu pemeliharaan dan pemeliharaan. Pemeliharaan ini membawa maksud membaik pulih sumber-sumber alam sekitar seperti air, hutan, tenaga, udara, mineral dan lain-lain yang telah digunakan tanpa membiarkan sumber-sumber itu pupus. Manakala pemeliharaan pula meliputi aspek penjagaan dan perlindungan untuk mengekalkan sumber-sumber semula jadi daripada diterokai dengan rakus oleh manusia. Jadi idea pembangunan lestari ini dibentuk berasaskan konsep dan prinsip pembangunan berterusan. Pembangunan lestari ini bermatlamatkan untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi masa akan datang. Jadi konsep pembangunan lestari ini juga muncul ekoran daripada kesedaran tentang kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan sumber alam sekitar. Jadi isu pembangunan telah dibincangkan secara serius dalam sidang kebuncak bumi yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan di Johannesburg pada 26 Ogos hingga 4 September 2002. Jadi persidangan pada tahun 1992 ini telah merintis pada wujudnya Agenda 21
yang merupakan plan tindakan yang mengandungi satu set prinsip-prinsip yang menyeluruh untuk membantu pihak kerajaan dan institusi-institusi dalam melaksanakan dasar-dasar dan program-program pembangunan lestari di negara masing-masing. Jadi apa yang saya boleh terangkan, pembangunan lestari ini adalah kemampuan untuk memberi sokongan untuk memelihara sistem kehidupan sepenuhnya dalam kehidupan manusia dan kehidupan lain di planet ini, iaitu dalam kemampuan untuk semua jenis benda hidup. Dalam konsep pembangunan lestari ini juga penekanan diberikan kepada keseimbangan antara memenuhi keperluan manusia dengan keupayaan sistem semula jadi untuk membekalkan produk dan perkhidmatan tanpa degradasi. Okey. Jadi itu saja apa yang boleh saya sampaikan mengenai pembangunan lestari dari aspek konsep terperinci. Okey. Okey, baiklah. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama. Sungguh jelas sekali maksud tentang pembangunan lestari. Seterusnya kita beralih kepada panel kedua iaitu soalan saya adalah sejauh manakah pentingnya perancangan pembangunan lestari kepada isu alam sekitar itu sendiri? Oke, salam sejahtera saya ucapkan. Oke, terima kasih kepada moderator kita kerana sudah mengajukan soalan, dan sekali lagi saya suka untuk mengulang soalan tersebut. Sejauh manakah pentingnya perancangan pembangunan lestari kepada isu alam sekitar? Oke, kita balik kepada definisi sebentar tadi. Pembangunan lestari didefinisikan sebagai pembangunan yang dilaksanakan untuk menghindari daripada pelupusan sumber dan kerusakan minimum ke atas alam semula jadi. Oke, kenapa penting pembangunan lestari ini? Terdapat 3 aspek yang saya boleh nyatakan di sini, terutamanya untuk kelangsungan dalam segi ekonomi, dalam segi pembangunan di negara kita, dan antara 3 aspek itu ialah untuk kepentingannya untuk pemeliharaan sumber alam semula jadi, dan untuk memelihara kualiti alam sekitar, dan ketiga untuk mengukuhkan kesaksamaan sosial. Okey, apa itu pemeliharaan sumber dari segi pembangunan lestari? Okey, pembangunan lestari teramatlah penting untuk memastikan penggunaan sumber-sumber semula jadi mencukupi buat untuk masa kini dan juga untuk masa depan bagi manfaat semua jenis kehidupan di muka bumi ini. Hal ini amat penting terutamanya untuk menjimatkan dalam penggunaan sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti minyak, seperti gas, dan apa-apa lagi sumber lain yang tidak dapat diperbaharui. Dan seterusnya adalah untuk menjaga kualiti alam sekitar bagi mengelakkan pencemaran alam. Hal ini amat penting untuk seimbangkan kapasiti ekosistem dan pembangunan yang akan mengancam kesihatan manusia, seperti bangunan yang dibina dengan begitu banyak tanpa mengira aspek kesihatan manusia, di mana boleh berlakunya jerebu, pencemaran air, dan yang bersamaan dengannya. Dan yang ketiga ialah cara pembuangan dan pelupusan sampah perlu dititik beratkan dalam pembangunan lestari ini. Dalam pembangunan yang semakin meningkat, amat penting terutamanya untuk menjimatkan dalam penggunaan sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti minyak, seperti gas, dan apa-apa lagi sumber lain yang tidak dapat diperbaharui. Dan seterusnya adalah untuk menjaga kualiti alam sekitar bagi mengelakkan pencemaran alam. Hal ini amat penting untuk seimbangkan kapasiti ekosistem dan pembangunan yang akan
mengancam kesihatan manusia seperti bangunan yang dibina dengan begitu banyak tanpa mengira aspek kesihatan manusia, di mana boleh berlakunya jerebu, uh, pencemaran air, dan yang bersamaan dengannya. Dan yang ketiga ialah cara pembuangan dan pelupusan sampah perlu dititik beratkan dalam pembangunan lestari ini. Dalam pembangunan yang semakin meningkat dalam masa ini, teramatlah penting bagi perancangan pembangunan lestari, terutamanya dalam pelupusan sampah dan cara pembuangan yang betul untuk memastikan kualiti alam sekitar terjaga dan juga tidak menjejaskan mana-mana ekosistem sehingga menyebabkan pencemaran. Dan ketiga ialah untuk mengukuhkan kesaksamaan sosial. Kesaksamaan sosial perlulah dipelihara dari segi peluang ekonomi di sesuatu kawasan. Antaranya untuk mengelakkan pembangunan yang menambahkan jurang terhadap golongan kaya dan miskin, di mana pembangunan yang pesat dilakukan, di mana banyak rumah yang tidak mampu dimiliki oleh orang, dan disitulah di mana ramai orang akan berpindah keluar bandar, dan juga mungkin berlakunya setinggan disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang tidak sesuai dan mengikut kesamarataan jurang ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Sebab itu pentingnya untuk pelaksanaan pembangunan lestari di dalam negara kita. Terima kasih. Seterusnya kita ke panel yang ketiga. Soalannya adalah, apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pembangunan fizikal dan pembangunan ekonomi? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nuraini binti Abdul Aziz. Terdapat 4 faktor pembangunan fizikal dan pembangunan ekonomi. Pembangunan fizikal dan pembangunan lestari. Yang pertama adalah faktor tarikat ekonomi. Terdapat banyak peluang pekerjaan dengan gaji yang tinggi telah menarik ramai golongan muda dan dewasa berhijrah ke bandar-bandar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, Georgetown dan sebagainya. Faktor gaji yang tinggi tetap serta bonus dan allowance di samping keadaan dan suasana tempat kerja yang kondusif sangat menarik golongan muda berhijrah ke bandar. Bagi penduduk yang tidak mempunyai tanah, mereka akan berhijrah ke kawasan pembangunan tanah baru, Felda, Kesedar dan juga ke Johor dan lain-lain dengan tujuan untuk menyara kehidupan diri dan keluarga. Faktor yang kedua ialah faktor tarikan sosial. Penduduk terutamanya golongan muda atau pelajar akan memilih bandar besar yang menyediakan institusi pendidikan tinggi dan kemahiran seperti Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Putra Malaysia di Kuala Lumpur. Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang dan juga Universiti Teknologi Malaysia di Johor Bahru sebagai destinasi melanjutkan pelajaran dan memperkembangkan kemahiran. Kemudahan pengangkutan yang cekap seperti perkhidmatan bas, teksi dan sistem rel dalam bandar mempengaruhi pergerakan dan ketersampaian penduduk luar bandar. Penduduk luar berhijrah ke bandar-bandar dengan cepat, selesa dan boleh sampai ke pelbagai tempat dengan mudah. Kemudahan dan perkhidmatan bandar seperti pusat membeli belah, tempat rekreasi, pusat perkhidmatan dan perniagaan telah menarik golongan tertentu untuk berhijrah. Bagi golongan profesional, peniaga dan pengusaha, bandar merupakan tempat sesuai untuk membuka gedung perniagaan kerana kemudahan infrastruktur yang tersedia di samping saiz pasaran yang cukup besar. Faktor yang ketiga ialah faktor tolakan ekonomi. Di kawasan luar bandar, penduduk sangat bergantung kepada sektor ekonomi pertanian. Ini menyebabkan penduduk menghadapi masalah pendapatan yang tidak tetap. Peluang pekerjaan yang terhad menyebabkan mereka
terpaksa bersaing dengan kadar upah yang rendah, menekan kehidupan mereka untuk ke bandar. Mereka keluar mencari rezeki di bandar atau tempat yang menawarkan gaji yang lebih baik. Peluang pekerjaan yang sedikit berbanding dengan bilangan penduduk yang ramai di luar bandar menyebabkan lebihan tenaga kerja. Kadar pengangguran tinggi di kawasan luar bandar kerana persaingan untuk mendapatkan gaji. Faktor yang terakhir adalah faktor tolakan sosial, iaitu kurangnya pusat pendidikan seperti kolej dan universiti di luar bandar, menyebabkan golongan lepasan STPN, SPM dan kolej berhijrah ke bandar untuk melanjutkan pelajaran. Kebanyakan kolej dan universiti terletak di bandar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Nur Ain tentang apa yang isi yang diberikan ini tadi. Seterusnya soalan saya adalah, dalam pembangunan lestari ini sudah pasti ada implikasi atau akibatnya. Jadi, apakah implikasi yang akan terjadi sekiranya aktiviti pembangunan tidak dilakukan mengikut undang-undang yang betul? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan panel saya yang lain, dan untuk kali ini saya akan membentangkan tentang kesan aktiviti pembangunan yang tidak dilakukan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Baiklah, untuk menjawab persoalan yang diberikan tentang apakah kesan daripada aktiviti pembangunan yang dijalankan tanpa mengikut undang-undang yang telah ditetapkan ini, saya dapati terdapat beberapa kesan yang diperolehi. Okey, yang pertama adalah menyebabkan pencemaran alam sekitar, iaitu pencemaran air sungai. Okey, pencemaran air sungai ini berlaku adalah disebabkan pembuangan sisa toksik ataupun sisa buangan daripada kilang-kilang daripada kawasan perindustrian. Okey, kawasan perindustrian yang dibina di kawasan yang tidak strategik dan tidak mengikut undang-undang oleh pihak kerajaan telah menyebabkan pencemaran alam sekitar itu berlaku. Okey, jadi pencemaran air sungai yang berlaku itu akibat daripada pembuangan toksik ini telah menyebabkan sumber air bersih negara telah terjejas dan menyebabkan ekosistem air sungai juga akan terjejas. Okey, seterusnya kesan yang kedua adalah menyebabkan hakisan tanah ataupun kejadian tanah runtuh. Baiklah, hakisan tanah ataupun kejadian tanah runtuh ini berlaku kerana aktiviti pembangunan negara kita yang semakin meningkat pada masa kini mengikut arus pemodenan negara yang dijalankan ataupun yang dibangunkan di kawasan yang tidak strategik juga. Itu kebanyakannya ia berlaku di kawasan Cerjun Bukit, di kawasan tanah tinggi yang dibina yang dijadikan sebagai kawasan pembangunan di kawasan tersebut. Okey, jadi pokok-pokok banyak ditebang dan juga kawasan hutan banyak diterokai yang menyebabkan struktur tanah menjadi longgar dan berlakunya hakisan. Okey, ditambah pula apabila musim hujan yang berlarutan, menyebabkan struktur tanah yang semakin lembut dan longgar itu lebih mudah berlaku dan berlakulah kejadian tanah runtuh. Jadi hal ini akan menyebabkan keselamatan masyarakat ataupun mahu penduduk di sekitar kawasan tersebut terjejas dan juga menyebabkan kemusnahan harta benda sehinggalah menyebabkan masyarakat terpaksa menanggung kerugian daripada kesan pembangunan di kawasan yang tidak strategik tersebut. Dan kesan yang ketiga ialah menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okey, pencemaran sampah sarap. Pencemaran sampah sarap. Pencemaran sampah sarap ni berlaku disebabkan apa pula? Okey, pencemaran sampah sarap ni berlaku adalah kerana
pembangunan yang semakin banyak, perumahan, penduduk yang semakin ramai, ya, telah menyebabkan aktiviti pembuangan sampah ini juga akan semakin meningkat. Apabila penduduk semakin ramai, pembangunan semakin meningkat, perumahan pun banyak, akan menyebabkan aktiviti pembuangan sampah juga akan meningkat. Okey, dan apabila aktiviti pembuangan sampah itu meningkat, akan adanya satu situasi yang iaitu aktiviti pembuangan sampah yang secara tidak mengikut tata cara yang betul, ya, akan menyebabkan ada isunya berlaku pembuangan sampah di tepi jalan ataupun di dalam longkang yang dilakukan oleh masyarakat setempat sendiri. Okey, jadi di situ akan berlakunya pencemaran sampah sarap yang berlaku, okey, menyebabkan akan menjejaskan imej negara kita dan menyebabkan akan menjejaskan sendiri kesihatan masyarakat oleh kerana adanya daripada pembiakan daripada pembiakan bintang-binatang seperti tikus, ya, yang suka pada tempat-tempat yang kotor, menyebabkan membawa kepada penyakit berjangkit seperti kecil tikus. Jadi ini semestinya akan menjejaskan kesihatan masyarakat dan juga imej negara yang kelihatan yang akan terjejas akibat pemandangan alam sekitar yang tidak elok. Okey, jadi itu sahaja isi yang dapat saya uraikan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga tentang tentang implikasi-implikasi yang diberikannya tadi. Jadi sebagai kesimpulannya pembangunan lestari yang baik dan selesa perlulah mematuhi segala panduan dan kriteria yang telah digariskan di dalam konsep pembangunan lestari itu sendiri. Keselesaan dan keselamatan alam sekitar dan akan mempengaruhi kehidupan seharian penghuninya. Sekian, terima kasih.